Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hufiz Afizi bin Hussein bersama penulis Profesor Madya Datin Dr. Nur Naimah binti Abdul Rahman dan Dr. Nur Fahimah binti Muhammad Razif dari Universiti Malaya akan membentangkan tajuk kajian yang bertajuk Tinjauan Kaedah Fiqh terhadap pembukaan semula sektor ekonomi dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sempena Iqamah 2021. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB diasaskan pada 4 Mei 2020. Perintah ini merupakan rintitan daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan pada 18 Mac 2020. Perintah kawalan ini dikuatkuasakan bagi menyekat penularan jangkitan COVID-19 di kalangan penduduk satu Malaysia selepas melihat jumlah tersebut, jumlah kes baharu di kalangan masyarakat meningkat setiap hari. Manakala kaedah fiqh pula merupakan satu kaedah yang dibentuk oleh para ulama, para fuqaha bagi menangani isu fiqh yang berlaku selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaedah fiqh ini berteraskan nas syarak yang dipersetujui dan digunakan secara umum. Oleh yang demikian, pengkaji menghubungkan di antara pembukaan sektor ekonomi ketika PKPB dan kaedah fiqh yang terpakai, yang kita dapat tinjau dari sudut kemaslahatannya kepada umum. Dan permasalahan kajian ini dapat dikesan melalui terdapat badan-badan dan institusi yang tidak menyokong dan memberi gambaran yang sukar terhadap pembukaan sektor ekonomi ketika PKPB. Ini melihat kerana kes harian jangkitan COVID-19 masih lagi menunjukkan kes yang tinggi. Jadi mereka khawatir jika pembukaan sektor ekonomi akan memberi kesan yang besar lagi kepada jumlah kes baharu jangkitan COVID-19 di Malaysia. Kajian ini dibangunkan menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan metod perpustakaan dengan meneliti laporan akhbar terhadap pembukaan semula sektor ekonomi ketika PKPB dan kaedah-kaedah fiqh yang terpakai daripada para ulama yang kita boleh jalin hubungkan di antara rasional isu terbabit. Kita melihat kepada sorotan kajian pula, kaedah fiqh merupakan penyelesaian terhadap kemusykilan yang berlaku di sekitar permasalahan hukum syarak. Kaedah fiqh ini digunakan meliputi pelbagai aspek, terutamanya kepada perundangan, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan perkara yang boleh membawa kepada kebaikan dan sama-sama menangkis segala kemudaratan. Dan kaedah fiqh ini juga yang dibentuk oleh para fuqaha merupakan satu kaedah istinbat hukum terhadap isu-isu yang baru muncul supaya ianya dapat dilihat kepada rasional diamalkan oleh masyarakat yang akan datang. Dan kaedah fiqh ini tidak membatalkan satu pihak saja, malah sesuai digunakan secara umum tanpa membezakan hal-hal sama ada satu tempat dan satu tempat yang lain. Pembukaan sektor ekonomi ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat merupakan satu inisiatif kerajaan memberi ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan sumber atau keperluan asas harian, dan ia juga memberi kepada kebaikan kepada para peniaga, pengusaha perniagaan untuk meneruskan kelangsungan hidup melalui pendapatan yang diperolehi. Selepas kita melihat banyak sektor ekonomi ditutup ketika Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Kemudian PKPB ini merupakan sektor ekonomi merupakan nadi ekonomi negara dan
pembukaannya selepas kita melihatkan kes harian jangkitan COVID-19 mengalami penurunan sedikit berbanding pada awalnya. Hasil kajian terhadap pembinaan kajian tinjauan kaedah fiqh terhadap pembukaan semula sektor ekonomi ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pada 4 Mei 2020 dapat dikenal pasti terhadap 3 aspek. Yang pertama, jaminan tahap ekonomi, kedua, sumber perniagaan, dan ketiga, kepada pematuhan perundangan dan pemerintahan. Aspek pertama, jaminan tahap ekonomi, terdapat 3 kaedah fiqh yang kajian ini dapat dikenal pasti. Yang pertama, masyarakat ibu taisir. Yang kedua, darul mafasid awalan min jalbul manafi'. Dan ketiga, iza ta'aradu mafasadatani ru'i azamahuma dararan birtikab akfazahuma. Kaedah fiqh ini melihat kepada mereka yang rusing dan tidak begitu gembira terhadap pembukaan sektor ekonomi ketika PKPB. Mereka memahami bahawa jika sektor ekonomi dibuka, masyarakat akan berkumpul. Pergaulan masyarakat akan sedikit bebas dan menyebabkan penularan COVID-19 lebih mudah. Ya, selepas kita melihat kepada penurunan sedikit jumlah kes baharu ketika PKPB berlangsung berbanding PKP sebelumnya, namun kes tersebut masih lagi berada dalam komuniti masyarakat. Dan mereka memfikirkan bahawa jika tidak gunanya untuk membuka sektor ekonomi ketika ini kerana kes COVID-19 masih lagi wujud di Malaysia. Namun begitu, perkara ini setengah pihak melihat kepada keperluan membuka sektor ekonomi itu kerana ianya untuk mendapatkan keperluan asasi lain selain makanan, dan untuk meneruskan kehidupan mereka memerlukan terutama pekerjaan yang memerlukan beberapa daripada sektor ekonomi yang perlu dibuka. Contohnya barang-barang gantian, barang-barang keperluan yang lain, melihat kepada perlunya buka sektor ekonomi. Dan kemudian kaedah fiqh kedua pula menolak keburukan lebih diutamakan daripada mendapat kebaikan. Jadi mereka menganggapan bahawa jika menutup sektor ekonomi ini akan merupakan satu perkara yang usaha menolak keburukan daripada mendapatkan kebaikan. Dan itu apabila didatangi oleh dua kerosakan, iaitu COVID-19 dan kesusahan masyarakat untuk mendapatkan satu perkara, sumber yang diperlukan apabila sektor ekonomi tutup, maka dijauhkan yang lebih besar mudaratnya, iaitu jangkitan COVID-19 kerana ia melibatkan penjagaan kesihatan dan keselamatan secara umum. Manakala aspek kedua pula, iaitu sumber ekonomi dan usaha perniagaan, kaedah fiqh yang dapat ditinjau di sini iaitu al-ma'ruf baina tijar kal mashrur bainahum dan ad-darar la yakunu qadiman. Mereka melihat kepada kaedah fiqh ini bermaksud yang ma'ruf antara saudagar-saudagar itu seperti yang disyaratkan antara mereka itu. Jika berlaku COVID-19, apabila disyaratkan oleh kerajaan untuk menutup sektor ekonomi, mereka akan fikir itulah satu perkara yang ma'ruf kerana ianya dapat mencegah daripada penularan COVID-19. Dan ad-darar la yakuna qadiman. Darurat itu tidak berlaku dalam tempoh yang lama kerana jika semuanya menjaga keselamatan kita, menjaga SOP, menjaga penjarakan fizikal, perkara itu penularan COVID-19 akan mendapat penurunan sikit berbanding jika pergaulan yang kita lihat secara bebas. Dan beliau melihat kepada mereka yang khawatir terhadap pembukaan sektor ekonomi, yang tidak menyokong untuk pembukaan sektor ekonomi, bahawa al-ma'ruf antara saudara-saudara itu seperti yang disyaratkan antara mereka, iaitu mereka untuk tutup sementara waktu dulu dan memberi laluan kepada
kerajaan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Manakala aspek ketiga pula iaitu pematuhan perundangan dan pemerintahan, kaedah fiqh yang dapat ditinjau sini adalah at-tasarruf ala ru'yah manut bil maslahah. Yang maksud memerintah ke atas rakyat itu bergantung dengan kemaslahatan. Kita percaya keputusan kerajaan untuk memperkenalkan PKP, PKPB kepada masyarakat Malaysia secara umumnya adalah satu bagai inisiatif untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Ini kerana jangkitan tersebut akan memberi kesan yang besar terhadap kesihatan dan kepada perniagaan sekiranya negara masih lagi dibelenggu dengan COVID-19. Maka apabila pembukaan semula itu memberi satu anjakan kepada peniaga dan yang mereka perlu mematuhi apakah prosedur dan SOP yang telah ditetapkan. Contohnya waktu buka dan waktu menutup setiap sektor ekonomi harian, dan apakah sektor ekonomi yang dapat dibenarkan beroperasi dan tidak dibenarkan beroperasi. Maka di sini kita melihat kepada pengusaha perniagaan itu sendiri perlu mematuhi secara tepat apakah SOP yang telah ditetapkan. Jika ianya tidak dapat dijaga dan dapat dijaga, akan memberi kesan kepada jumlah kes baru dalam Malaysia, iaitu jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat hari demi hari. Kesimpulan terhadap pembinaan kajian ini, kita melihat kepada apakah kaedah fiqh yang sesuai yang digunakan terhadap keputusan kerajaan untuk membenarkan atau membuka sektor ekonomi beroperasi selepas melalui fasa PKP. Dan dalam fasa PKPB ini, sektor ekonomi yang dibuka itu melihat kepada kaedah fiqh yang dapat disesuaikan untuk jadikan sandaran. Kita melihat kepada tiga sektor, iaitu ekonomi, sumber perniagaan dan pematuhan perundangan. Kaedah-kaedah fiqh tersebut kita melihat kepada kesesuaian yang boleh dapat diterapkan terhadap keputusan membenarkan sektor ekonomi beroperasi ketika PKPB. Kemudian yang kedua pula adalah kajian ini dapat melihat pembukaan semula sektor ekonomi ini ketika PKPB berteraskan kepada untuk mendapat kemaslahatan di kalangan masyarakat di Malaysia, pengguna dan pengusaha perniagaan khususnya. Kita melihat kepada apabila berlaku PKP, banyak peniaga yang terkesan daripada pendapatan hari-harian untuk menjana pendapatan, dan dengan membukanya sedikit ruang ini dapat memberi peluang kepada mereka untuk mendapatkan semula pendapatan seperti mana-mana mereka dapat sebelum berlakunya COVID-19, iaitu sebelum berlakunya PKP. Dan kemudian pembukaan semula sedikit sektor ekonomi ini melancarkan lagi pergerakan harian banyak pihak, pekerja, pelajar dan suri rumah itu sendiri, untuk apabila mendapatkan perkara-perkara yang perlu diterima seperti sebelum ni, melancarkan pergerakan pekerjaan mereka. Dan kajian ini meneliti akan kesan-kesan yang dibawa oleh kaedah fiqh itu sendiri kepada pembukaan semula sektor ekonomi ketika PKPB. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.